warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf wal alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Asy-Syaikh Daud bin Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali rahimahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita menyambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin, insya-Allah. Moga-moga dengan pengajian ini akan membersihkan hati kita sehinggalah kita balik bertemu Allah dalam keadaan hati yang bersih sebersih-bersihnya, sehinggalah Allah menempatkan kita tempat yang paling terbaik, yakni di syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati mudir juga pengasas kepada Kompleks Islam Darul Faizin Kidaf ini, iaitu Ustaz Jafri, dan seluruh saf kepimpinannya, ahli jawatan kuasanya yang terlibat, dan juga yang kita sanjungi para asatizah, para alim ulama, para tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dan ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Risalatut Tauhid, Jawi Lama, muka surat 18. Betul kan? Sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran situ. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu,
maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, yang dinamakan ulama mutaqaddimin. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata adalah perkataan yang tersebut di dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat, dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrah. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Baik. Ni kita sambung lagi di sifat 20, iaitu sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, artinya Allah tak sama dengan sesuatu, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apa jua pun. Makna sesuatu tu kullu ma siwallah, setiap sesuatu yang lain daripada Allah. Sebab Allah Tuhan satu sahaja, Allah. Lain daripada Allah semuanya masuk dalam kategori makhlukun, yakni yang kena cipta. Jadi Allah Khaliq itu pencipta, dengan makhlukun yang kena cipta, laisa kamislihi syai'. Tidak serupa akan Allah Khaliq dengan makhlukun yang kena cipta. Yang mencipta dan yang kena cipta tak boleh sama. Itu kita punya pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak sama dari segi aspek apa? Tak sama dari segi 3 aspek, iaitu yang pertama zatnya tak sama. Zat tu apa makna zat? Diri Allah dengan diri makhluk tak sama. Kita dah bicara dah sebelum PKP hari tu. Sifatnya tak sama. Kita ulang sikit-sikit lah bagi ingat semula. Kalau zat ni, makna zat ni diri. Diri ni maknanya rupa bentuk. Macam kita ni lah, makhluk ni dia ada rupa bentuk dia. Ada contoh macam kita manusia ni ada muka, ada tangan, ada mata. Allah tak boleh kita sifatkan seperti itu. Tak boleh kita kata Allah pun bermuka, bertangan, bermata dan sebagainya. Ataupun tak semestinya bermata. Ada juga makhluk yang tidak bermata. Makhluk apa tak bermata? Cuba teka. Bukan teka lah. Memang ada pun bukan teka. Makhluk tak bermata apa dia? Kalau tak nampak ni bahaya ni. Piramli kata tak lama. Depan mata kita ni, dinding TV ada mata TV. Ada mata. Dinding apa semua ni makhluk tak? Takkan bukan makhluk. Jadi makhluk ni ada yang jenis bermata, ada jenis yang tidak bermata. Jadi Allah dua-dua sifat tu kita tolak. Allah bermata pun tidak bermata pun tidak juga. Habis macam mana? Wallahu alam. Tak mampu kita nak bayang satu benda yang ada mata pun tidak, tak ada mata pun tidak juga. Habis tu Allah. Tu kata Allah. Tak mampu kita nak mikirkan. Sebab tu agama-agama lain tak, dia pegang, dia bayangkan Tuhan tu macam rupa makhluk. Tu yang jadi patung. Kan boleh cakap ni agama lain satgi kena. Ada makna. Dia macam mana tak boleh nak cakap. Bila kita mengajar kan jadi kes kedua. Bila kita mengajar bab akidah, mesti ada perbandingan agama. Sebab nak mengesahkan agama kita mesti dibanding dengan agama lain. Contoh, saya bagi contoh. Nak kenal putih mesti kenal hitam. Kita takkan kenal hitam kalau tak kenal putih. Begitu juga takkan kenal putih kalau tak kenal hitam. Tak kenal Islam kalau tak kenal kafir. Kena cerita. Cerita-cerita sangkut. Bila pula orang kafir dengar ceramah agama tu, saya cakap dengan polis. Saya kata, polis soal siasat tanya. Saya kata, tuan cuba fikir, bila orang bukan Islam ni, orang kafir ni dengar ceramah agama Islam,
Tak payah kata orang kafir, orang Islam sendiri ramai tak dengar. Nampak? Jadi macam mana boleh sampai ke sana? Mesti ada sebab-sebab tertentu. Ada motif. Kan? Tu kan? Awal-awal masuk dah. Geram. Kan? Balik-balik ke kitab kita. Kan kona lagi. Baik. Cerita dia begitu nak. Jadi makna kata itu dari segi zat kita rod lah. Tolak mana boleh sama dengan makhluk. Tak kira lah apa jua benda makhluk, sifat-sifat makhluk. Kita tengok semua makhluk. Jangan nampak manusia je. Semua ni pokok ke apa. Semua Tuhan bukan begitu. Bukan pokok, bukan dinding, bukan air, bukan angin. Semua bukan. Dari segi zatnya, rupanya, bentuknya. Kemudian yang kedua sifat. Sifat ni ulama untuk mudahkan kita faham, kita ambil sifat-sifat yang mudah-mudah lah. Macam sifat mendengar, melihat, itu semua sifat nama dia. Mendengar, melihat, berkata-kata. Jadi Allah ni ada kat sifat mendengar tu, melihat tu ada. Tapi mendengar dan melihat Allah itu tidak sama dengan sifat mendengar, melihatnya makhluk. Makhluk melihat, Allah pun melihat, tapi tak sama. Dari sudut perkataan melihat tu nampak sama, dua-dua melihat, tapi cara melihat tak sama. Ada melihat Allah nampak semua. Yang terselindung pun Allah nampak. Kita dah benda tertutup tak nampak. Pandang kita depan, nampak depan, kot belakang tak nampak. Allah nampak semua serba-serbi. Itu dari segi sifat yang kedua. Yang ketiga, zat sifat af'al, perbuatan. Menafikan bahawa perbuatan Tuhan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Perbuatan ni apa-apa perbuatan lah. Contohnya mencipta. Apa yang Allah cipta semuanya berkekalan, tahan. Mana ada orang pernah tukar tapak kaki? Ada orang tukar tapak kaki. Pergi kedai tayar, acang Michelin ada, Michelin. Mau mana kereta? Mana? Bukan kereta, kaki saya. Acong tu kata, you nampak I punya kaki. Acong tu bagi kaki sebiji atas muka, tahu dia kata. Kan? Mana ada orang tukar tapak kaki? Lama mana sampai ke mati kita pakai. Daripada lahir itu sampailah mati, kaki tu kita pakai. Sebab apa? Allah cipta. Manusia cipta tak tahan 5 tahun tukarlah. Tapi Allah cipta tahan. Tengok, Allah cipta Nabi Muhammad jadi pemimpin, mana dia tukar. Sampailah habis wafatnya Nabi tetap pemimpin. Tapi kalau yang manusia pilih ni 5 tahun sekali tukar. Nak tukar pula. Sebab apa? Sebab bahagian manusia pilih serba tak kena. Ingatkan bagus dah, pilih-pilih sama juga, tukar lagi, macam tu juga, macam itulah. Tapi Allah pilih perfect terus. Tak ada lah yang cela pada sifatnya Rasulullah sebagai pemimpin. Sebab apa? Sebab yang pilihnya Allah. Tak ada bohongnya, sebab yang pilihnya Allah. Kita pilih-pilih bohong. Sebab yang tukang pilih pun pembohong juga. Nampak? Tu nak cerita ni, nak bandingan perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Selesai. Jadi itulah serba ringkaslah, kita ulang sikit berkenaan dengan sifat yang keempat dalam sifat 20 ni, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Okey, baik. Tadi yang saya mukaddimahkan tadi secara ringkas. Kemudian kita nak masuk apa yang kita nak sambung dalam kitab kita ni. Kata Syekh, sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Jadi Syekh kata, kita baca Quran atau baca hadis, kita akan jumpa ada ayat-ayat yang menyebut tentang muka Allah. Dalam ayat tu sebut Allah ada muka, dan sebut juga tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim. Yadun tu makna tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi macam mana? Tadi saya sebut awal-awal tadi, maksud mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tak sama dengan makhluk. Nak makhluk ada tangan, kita boleh ke kata Allah ada tangan? Macam mana? Ni Syekh nak terang kat kita. Dia kata, maka perkataan itu hendaklah kita iktikadkan. Maksud iktikad, pegang. Maka hendaklah kita pegangkan dari sudut akidah kita, sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita terima perkataan yadullah tu, kita terima, yang terjemahnya tangan Allah, tapi kita tak bicara dia.
Ataupun maksudnya kita tak kupas, kita tak hurai makna tangan tu apa dia. Kita terima bulat-bulat gitu je. Bila orang tanya, apa maksud tangan Allah situ? Wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah sahaja yang tahu akan maknanya. Ni pandangan yang pertama. Dia ada dua pandangan. Kita ambil yang ni dulu. Pandangan yang pertama kata, kita tak hurai, kita tak bicara, kita terus letak kepada Allah. Macam mana? Itu selayak bagi Allah. Selayak bagi Allah maksudnya ikut Allah macam mana? Kita tak tahu tangan tu macam mana. Sebab kita manusia lemah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia ni tempat lupa, tempat lalai, tempat silap, tempat bodoh. Kita jangan ingat kita ni pandai semua benda. Tak payah kata tentang Allah, tentang diri kita pun banyak kita tak tahu. Betul tak? Kita tahu berapa helai rambut atas kepala kita. Kalau botak tak acik lah. Dia kata saya tahu Ustaz. Dia kata tak ada satu pun. Memang botak. Nah, yang ada rambut tak tahu kita berapa helai. Gigi, batang gigi berapa tak tahu dalam mulut. Kan? Jadi kita sendiri kita tak tahu. Padahal kita hidup dengan rambut kita tu dari kecil sampai ketua. Nah, kita pun tak tahu. Dah nak cerita bab Tuhan, lebih-lebih lagi lah lemahnya kita. Gitu. Nah, jadi ini pandangan pertama, kata tak membicarakannya, sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala. Tetapkan itu hanya Allah sahaja yang tahu. Maksudnya macam tu. Yang maha suci. Tetapi maksudnya itu, maksudnya kita kata tangan yadullah tu makna tangan Allah yang layak bagi Allah tu, dalam erti kata lain iaitu suci daripada berjisim. Bukan kita membayangkan tangan tu maksudnya tangan yang berjisim. Makna jisim apa dia? Makna jisim ialah mengambil lapang, mengambil ruang. Mengambil ruang, faham? Mengambil ruang. Meja ni ada ruang dia. Meja ni ada ruang dia. Saya letak kitab kat sini, sebahagian ruang sudah diambil oleh kitab ni. Ustaz Jafri letak kitab sini, dah ambil ruang sikit. Ni letak sini, last kali semua kita letak sejadah lah, letak apa. Last kali nak letak barang, tak ada tempat nak letak. Sebab apa? Sebab dah diambil ruang. Itu panggil jisim. Jadi ni jisim, semua ni jisim. Kita ni jisim. Sebab bila kita pergi satu tempat, kita dah ambil ruang tempat tu. Tu panggil jisim. Jadi jangan kita faham tangan Allah tu tangan yang berjisim. Maknanya tangan Allah tu mengambil ruang atau mengambil lapang. Tidak. Faham tak? Itu maksudnya jisim, dia kata. Jadi maha suci Allah daripada berjisim, dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Dan jangan bayang tangan Allah tu tangan macam tangannya makhluk. Tangan gini, ada tangan, ada jari apa semua. Jangan duk bayang gitu. Bayang gitu jadi kafir, sesat. Terkeluar akidahnya daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita ambil kalimah sahaja, kalimah tangan, yadun tu. Lepas tu setengah-setengah kitab dia tak tulis tangan, dia ambil bahasa Arab tu sendiri juga, yadun. Dia tak terjemah pun, dia ambil yadun juga. Sebab tak berani nak terjemahkan kepada tangan, takut jadi salah faham, jadi waham kepada orang yang membacanya. Jadi macam mana wallahu alam. Memang pun kadang-kadang dalam bahasa kita sendiri pun macam tu juga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak semestinya satu perkataan tu satu maksud. Kadang-kadang pelbagai maksud. Sebagai contoh, ada kawan orang bagi tahu, cepat siap-siap ni. Dengan kata petang ni kaki tangan KKM nak datang Kedah, dia nak cek ni dah. Oh, dia datang kaki dengan tangan je, badan tak datang. Bodoh tu. Nampak? Betul tak? Perkataan tu sebut kaki tangan. Adakah dengan maksud kaki tangan? Badan tak ada, kepala tak ada. Kan kaki tangan tu makna lain. Makna apa? Staff. Makna pegawai dia, gitu. Walaupun perkataan tu sama juga. Dengan perkataan tangan boleh dengan makna lain, bukan mesti dengan makna tangan ni. Kenapa meja ni sengit? Kaki dia sengit. Kaki? Mana kaki? Jari tak ada pun. Bukan jari kaki gitu. Kaki meja. Panggil kaki tak? Betul tak? Bukan macam kaki kita. Tu. Jadi pelbagai dengan perkataan tadi. Jadi boleh dengan berbagai makna. Macamlah ayat Ar-Rahmanu ala ashistawa. Ar-Rahman duduk di atas arash. Disebutkan istawa tu dengan makna duduk. Memang kalau terjemah ikut kamus umum,
istiwa memang tulisnya duduk, tapi duduk tu maksud apa kita tak tahu. Tak boleh kita nak kata duduk macam duduk gini duduk macam makhluk duduk. Macam tu habislah. Makna Tuhan pun duduk. Tuhan boleh berdiri, boleh duduk. Habislah. Jadi tak boleh cakap gitu. Kalau gitu jadi sama musyabbihahnya, yakni musyabbih, tashbihnya, keserupaan itu dengan makhluk. Mana boleh? Kalau Tuhan sama dengan makhluk, jadi lemahlah Tuhan. Sebab makhluk ni lemah. Nak? Sebab apa kita duduk? Sebab apa ibu-ibu duduk? Sebab apa? Kenapa tak diri? Cuba kita diri kelas ni sampai habis. Tapi saya duduklah. Lama-lama kita akan penat. Jadi duduk pun berhajat. Kenapa duduk? Sebab kita lemah berdiri, baru duduk. Boleh tak duduk je tak bangun? Tak boleh juga. Bangun jugalah. Kenapa bangun? Lemahnya duduk. Itu menunjukkan manusia, makhluk lemah. Jadi kalau kata Tuhan duduk, maknanya Tuhan penat berdiri kot. Habis. Jadi Tuhan ada sifat lemah? Mana ada? Subhanallah, Maha Suci Allah. Maksud Maha Suci Allah, tak terkena pada Allah ni segala sifat kekurangan. Tak boleh. Tu maksud Subhanallah tu. Okey, jelas. Maka dia kata, dan Maha Suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Apa maksud sifat yang baharu? Okey, baharu ni apa dia? Baharu ni maknanya berubah-ubah. Itu maksud sifat baharu. Artinya berubah-ubah. Dari A jadi B. Tak kira lah. Tapi berubah-ubah yang makna yang lebih dikehendaki di sini, iaitu makna berubah daripada ada kepada tiada, atau daripada tiada kepada ada. Jadi Allah Ta'ala itu sifat yang kalau disebut dalam Quran, dalam hadis sebut tangan Allah, muka Allah, bukan bermaksud tangan yang macam kita faham, yang mula-mula tak ada kepada ada kepada tak ada. Macam kita ni, asal tangan kita tak ada, sekarang ni ada. Allah cipta. Hari ni ada, esok lusa tak ada pula. Bila? Mati je. Mati masuk dalam kubur, ulat makan, habis tinggal tulang aja. Tak ada dah tangan ke apa ke. Jadi jangan dibayangkan disifatkan Allah Ta'ala seperti itu, yakni bersifat baharu ataupun berubah-ubah. Tuhan tidak berubah-ubah. Tangan kita berubah-ubah. Dulu pendek, sekarang dah panjang. Betul tak? Ke siapa dah sejak lahir tangan memang panjang macam ni lah? Cocok perut mak ni tu. Mana ada tangan lu cik halus. Saya tengok tangan anak saya, cik dia tak besar ibu jari kita lah, ciknya. Lama-lama jadi besar. Macam mana dia jadi itu kalau bukan Allah yang buat? Jadi itu dia. Jadi bersalahan Tuhan dengan sifat yang baharu dan juga berjisim. Selesai. Maka dia kata tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Okey, bahasa lama, kitab-kitab lama, kalau kita baca jumpa perkataan jua tu maksud dia sahaja. Sahaja tu maksudnya hanya dia. Gitu. Jadi kalau kita tafsirkan atau terjemahkan kepada kefahaman moden kita hari ini, maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala sahaja. Macam tu. Maknanya maksud yadullah, tangan Allah, atau wajah Allah tadi ni, hanya Allah je yang tahu makna dia. Tangan tu apa maksud, wajah tu apa maksud. Maksud dia begitu. Tadilah saya sebut wallahu a'lam bimuradihi. Baik. Demikian inilah perjalanan i'tikad sekalian sahabat. Pegangan inilah yang dipegang oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi pegang ni. Ini cara pegangan sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu zaman dulu-dulu, mula-mula dulu kan, belum ada lagi tafsir Al-Quran. Sebab apa? Sebab setiap ayat Quran terus dipegang macam tu saja, tanpa ditafsir-tafsirkan. Ikut apa yang Nabi terang gitu, itulah sahabat pegang. Sebab apa? Sebab memadai dah hati para sahabat ni, hatinya bersih, ditarbiah oleh Nabi sendiri. Nabi terang, sahabat terus faham. Zaman kita ni hati semakin lama semakin gelap. Bila semakin gelap, suluh sikit-sikit tak jadi. Yang tukang suluh pun lampu malap.
tak apa nak terang, lagi tak berapa nak nampak. Jadi sebab tu kena diterjemah lagi, ditafsir lagi, dihurai lagi dalam. Tu yang menghasilkan kitab-kitab yang begitu banyak. Tujuannya untuk jelaskan lagi supaya kita senang nampaknya atau fahamnya. Itu dia. Dan orang yang mengikut sahabat, yakni tabi'in pun semua pegang macam ni. Ini yang dipegang dari sudut i'tikad akidah mereka itu. Dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut, yakni tabi'in. Jadi ada 3 fasa: sahabat, tabi'in. Yang dinamakan ulama mutaqaddimin. 3 kurun ni, inilah kurun yang disebut sebagai ulama mutaqaddimin. Maksud mutaqaddimin ni permulaan ataupun dulu, ulama yang mula-mula. Ni 3 ni juga dipanggil 3 kurun ni, dipanggil kurun salafus soleh. Salafus soleh ni maknanya masa dalam 3 kurun ni semuanya orangnya hebat-hebat belaka, alim-alim, wara', semua menang kat dia. Dari sudut amal, ilmu, semua terbaik. 4 orang imam mazhab lahir waktu ni ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ni kan. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, semua ulama-ulama hebat lahir pada ni 3 kurun ni. Dipanggil kurun salafus soleh. Dalam kitab-kitab tasawuf disebut kebanyakan mereka sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita dengar terkejut. Nampak? 1000 rakaat sembahyang. Kita 2 rakaat pun. Nampak? Bukan tuan-tuan saya lah kan. Kan tak balik aku. 1000 rakaat sembahyang sunat. Dalam kitab mana? Kitab Qatrul Ghaisiyah ke Bidayatul Talibin ada baca. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia tok guru kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf paling besar sekali guru dia Syekh Junaid Al-Baghdadi lah. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni dia meniaga, dia buka kedai. Dia jual apa? Jual barang-barang kaca, macam cawan kaca. Zaman tu ada dah. Hebat dah zaman dulu sebenarnya. Kita je ingat zaman dulu kacawak lah apalah. Zaman dulu hebat dah, ada kedai kaca. Syekh Junaid buat ni, jual barang-barang kaca kat kedai dia. Sebelum dia buka kedai, dia akan semayang sunat 400 rakaat baru buka kedai. Kalau kita kat 400 rakaat, pukul 10 dah MKN kata kena tutup. Tak buka dah. Hari tu nak habis-habis semayang, nak buka kedai, dah malam lah. Ada orang tanya saya, betul ke ni ustaz? Dan ke nak semayang banyak-banyak macam tu, nak makan masa bila? Nak buat macam tu masa bila? Tu kita jangan fikir satu benda alam ni semua dengan akal semata. Kan? Sebab kita hidup ni atas kuasa Tuhan, kuasa Allah, bukan kuasa kita. Semua nak main logik je payah. Kalau nak main logik, bila kita semayang-semayang, terkentut, kita pun keluar pergi nak ambil uduk, kita basuh muka ke basuh punggung? Cuba jawab sekali. Basuh muka. Nak basuh muka. Tiba-tiba kawan kita yang masbuk, dia pun sampai lambat, sampai mat, hang buat apa ni? Ambil uduk lah. Sebab apa? Aku kentut. Dah hang kentut, hang basuh muka apa? Kenapa pula? Dah kentut kan punggung, basuh punggung lah. Dia kata, ya tak ya juga Bagus, hang ni pandai bengong tu. Dua-dua bengong. Mazhab punggung namanya dua-dua tu. Hang ni basuh punggung. Dah, memang betul yang kentut punggung, tapi bila agama ajar, Quran ajar, farsilu wujuhakum, basuh muka. Hendaklah kamu basuh muka kamu. Tak payah bicara siapa punya kerja. Dah basuh muka walaupun yang kentut tu punggung. Dah mana logik? Tak ada logik. Ikut syariat lah. Benda yang kena ikut logik yang tak ada dalam syariat. Mana tak ada dalam syariat? Traffic light. Nabi tak sebut, hadis tak sebut, Quran tak sebut. Kalau nak jalan lampu warna apa, nak berhenti lampu warna apa, ikut suka lah. Pandai-pandai lah kita. Nak buat lampu hijau jalan, kan? Buat lampu merah berhenti. Lagi tekan kuat lampu kuning. Nampak? Patutnya lagi nak break, dia lagi kuat tekan. Tu. Jadi yang tu terpulang tu nak tukar warna apa, nak apa? Tukar Perdana Menteri perempuan. Dia kata tak nak dah hijau, nak pink. Traffic light tu bunga-bunga. Tak ada masalah, sukati. Tak ada larangan dalam agama. Quran tak kata apa, hadis tak kata apa. Tapi bila Quran sebut, hadis sebut, logik terbatal. Tak kira mu pakar hebat mana pun, saintis 14 kali PhD, tak kira.
Rambut tu sampai tak nak tumbuh dah kat tengah ni. Oh, hebatnya buat kajian. Kajian tak kajian. Quran mendahului, hadis mendahului. Dia begitu. Itu kita kena clear dalam perkara ni. Begitu juga. Jadi sebut zaman dulu ni orang tanya, macam mana dia orang semayang banyak-banyak, cukup ke masa? Soalan saya, masa ni kepunyaan siapa? Allah sebutkan dalam Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sebab zaman tu orang menghargai masa yang Allah beri, Allah pun jaga masa itu untuk mereka. Masa tu jadi panjang untuk mereka sehingga cukup untuk buat segala amal ibadah, di samping buat juga urusan dunia. Boleh? Dan buat kerja dunia sempat, buat kerja akhirat pun sempat. Kita hari ni Allah tarik nikmat masa. Masa tu jadi singkat. Padahal sama je 24 jam. Enggak, daripada dulu tak pernah ubah 24 jam tu. Tapi masa jadi kita tak terasa, tahu-tahu dah habis. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Sekejap je. Cucak-cucak ni nak habis dah ni 2021. Nak masuk dah nanti sekejap lagi ni bulan 10, 11, 12 2022. Sedar tak sedar, jam celik kita dah dekat 2 tahun lebih dalam Covid. Sekejap je masa ni. Pejam celik, pejam tak celik-celik dah. Jangan pejam lama-lama, takut tak celik. Kan? Sekejap je. Kan? Sedar tak sedar kita duduk bilik-bilik cermin, uban dah janggut, contoh. Sekejap je, tahu-tahu tua dah, ingatkan muda lagi, dia kata. Jadi sekejap masa ni. Tu yang sampaikan bagi alasan tak dan Ustaz. Kenapa tak ngaji kuliah ni? Tak sempat Ustaz. Tak sempat. Tu tak sempat, ini tak sempat. Yang pelik dunia sempat. Tuan-tuan tengok ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Cuba tengok. Zaman nenek moyang kita dulu-dulu mana ada mesin basuh? Basuh kat mana nak basuh baju? Kat perigi atau kat sungai? Tu mesin basuh paling besar kepunyaan orang dulu. Mesin basuh dia sungai ataupun perigi. Jadi maknanya masa dia habis kat situ nak nonyoh baju. Tapi sempat dia semayang, sempat ngaji Quran pun sempat. Orang dulu-dulu rata-rata semua boleh baca Quran. Kenapa zaman lah orang tak reti baca Quran? Sedangkan mana ada pakai sungai dah basuh. Dalam mesin dia campak tekan tik-tik jalan sendiri. Nampak? Senang mudah je. Kalau dia pun malas nak basuh badan dia, masuk dalam tu sekali. Kan? Zaman mudah dah. Patutnya bila zaman ni dah canggih, ada alat semua untuk buat kerja kita, banyaklah masa kita. Bila banyak masa, danlah kita nak baca Quran. Bukan sakat baca Quran, hafal Quran pun dan hafal hadis pun dan. Sebab apa? Sebab masa tu banyak. Tiba-tiba tak sempat juga. Sebab apa? Inilah yang dikatakan ditarik nikmat masa. Semua tak dan, semua tak sempat. Tu. Jadi kita hargai masa ni betul-betul. Jaga masa ni, janganlah kita buangkan dia. Jadi ini yang disebut oleh ulama mutaqaddimin, iaitu ulama salafus soleh. Jadi puak-puak Wahabi yang mengaku-ngaku mereka ni salafi, tak betul. Sebab salafi tak ada dah zaman lah. Salafi ni 3 kurun ni je, itu dipanggil salafi. Sebab mereka tu nama panjang dia salafus soleh, disingkatkan jadi salafi. Ni salafi 3 kurun ni. Kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Siapa tu? Kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'it tabi'in. Macam mana kita nak tahu? Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab Arab ke sebagainya, dia akan tulis tahun kewafatan ulama' tu. Contohnya ulama' ni sekian-sekian nama, dia tulis itu wafat pada tahun 335 Hijrah contoh. Kenapa dia tulis tahun tu? Sebab nak bagi tahu kita ulama' tu duduk di era mana? Era salafus soleh ke atau era selepas tu? Kalau era salafus soleh, tak boleh tolak pandangan mereka sebab hebatnya ilmu mereka. Macam Imam Syafi'i tu. Nampak? Kerana dekatnya mereka tu dengan Nabi. Sanad dia berapa turun nama je dah sampai kat dia. Nak sanad ilmu tu. Jadi tinggilah. Ilmu dunia lagi akhir zaman lagi canggih, lagi hebat. Macam zaman mula-mula dulu zaman zaman batu lah, apa orang cerita lah. Kemudian lama-lama teknologi tu semakin kecil. Zaman sekarang ni orang sebut nanoteknologi.
Teknologi dia halus cik Zaman saya kolej dulu pun dah sebut dah benda ni, nanoteknologi. Sebab tu handset kita daripada besar macam botol air jadi cik halus, jadi tapak tangan. Tak lama lagi besar jari ni. Hello, gini. Nampak? Ini cakap lagi pelik nampak? Kan? Lama-lama letak kat telinga tu, tersumbat dalam. Tak boleh buat keluar. Kan? Maknanya zaman tu makin lama makin, maknanya lagi meningkat tahun, lagi hebat ilmu dunia, ilmu akademik. Tapi berbeza dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Lagi naik tahun, lagi kurang. Bukan lagi hebat, lagi turun. Bukan lagi hebat, lagi lemah. Yang lagi hebat yang dulu lagi hebat. Sebab tu bila ulama kata, bila kamu bertembung nak mengaji dua kitab, kamu tengok kitab mana lebih lama. Kitab yang lebih lama lebih aula dingajikan. Sebab apa? Sebab dia lebih dekat dengan Rasulullah daripada kitab yang moden, yang baru. Tu kita panggil dia kitab-kitab turas. Kitab-kitab pondok. Orang dulu-dulu panggil kitab kuning. Sebab kertas dia warna kuning, sungguh kuning. Saya pun baru jumpa hal ni. Kuning warna dia, kuning. Memang dinamakan kitab kuning. Kita putih lah, putih. Tak apa dah, tak kisahlah. Janji ilmu tu ambil daripada orang lama. Itu berkatnya pengajian dulu-dulu lebih menepati. Tu ulama mutaqaddimin nama dia. Selesai. Kemudian tetapi ulama mutaakhirin. Seterusnya ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin ni mana pula? Selepas zaman salafus soleh tu. Tadi kita sebut kurun 1, kurun 2, kurun 3. Masuk kurun 4 dan ke atas, sampailah kepada kita hari ni. Itu semua dipanggil ulama mutaakhirin, atau juga disebut zaman khalaf. Tadi zaman salaf, ini zaman khalaf. Kenapa khalaf? Kerana banyak khilaf. Apa tu khilaf? Percanggahan, banyak berbeza pandangan, itulah inilah macam-macam. Sebab apa? Sebab banyak sangat. Dan zaman dulu ada ajaran sesat tu ada, tapi sikit. Zamanlah ajaran sesat terlampau banyak. Maka berhati-hatilah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Di zaman kita ni zaman fitnah. Hari ni kita dapat saksikan berbagai fitnah. Termasuk saya pun kena fitnah. Kita ingat kita nak bagian nonton je, rupanya kita termasuk sekali. Kita kena nak buat macam mana, Allah dah buat begitu kan. Jadi mana ni zaman fitnah. Tengok Ustaz Muhaizat kena kan, habis Wahabi bubuh dia kau-kau kan. Kita kena pertahankan lah kan. Ulama-ulama kita mana boleh diam kan bila orang jatuhkan kita. Tapi Nabi sebut dah, wala yanzi'annallahu min sudurikumul mahabbata minkum. Allah akan letakkan dalam hati kamu, Allah akan cabut daripada hati kamu rasa gerun oleh musuh terhadap hati-hati kamu. Musuh pandang kita tak takut dah. Tak takut dah. Ni. Depa sikit tak takut. Depa siap bagi tahu dekat soal ni apa nama paper online, nama dia FMT, Free Malaysian apa dah nama FMT tu. Dia kata depa target nak report saya 3,000 report. Gila-gilanya. Sekarang ni polis bagi tahu saya 200 report dah atas saya. Kan? Report balas baru 1, saya seorang. Saya buat report polis untuk cover diri sendiri. Saya seorang. Polis bagi tahu saya, Ustaz, 200 report lawan 1 report. Depa 200 report Ustaz, Ustaz seorang 1 report. Ni. Allah cabut dah rasa gerun terhadap musuh-musuh Islam. Tak takut dia. Padahal kita duduk di negara Islam, negara yang majoritinya umat Islam. Perlembagaannya disebut perlembagaan agama, perlembagaan adalah Islam. Agung Sultan kita Islam. Tapi kita boleh dipermain-mainkan begitu. Tak ada kekuatan dah. Kemudian Allah campak pulakan ke dalam hati orang-orang Islam di akhir zaman ini al-wahnu, kata Nabi. Masuk dalam hatinya penyakit wahan. Sahabat tanya, apa tu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ni. Kalau aku masuk campurkan masalah kat aku pula. Dia jadi gitu. Dia takut nanti dunia dia habis. Kan ngaku-aku ke dalam pula kan. Akhirnya diam. Sebab tu Nabi kata, kawusa isaili, seperti buih di lautan.
Ombak pukul batu jadi buih. Kamu banyak, Nabi kata. Bal antum kathirun, kamu banyak. Kan? Tetapi kamu seperti buih. Buih itu tengok, mula-mula banyak, batu meletup satu, tinggal sikit. Itulah kekuatan kita umat Islam hari ini. Kan? Tak ada penyatuan, tak ada sokongan. Depa report saya satu Malaysia. Satu Malaysia report. Setiap negeri ada. Depa boleh bersatu untuk perjatuhkan Islam. Kita untuk pertahanan Islam tak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab terkena bukan penyakit Wuhan. Wuhan tak apa lagi. Nampak coronavirus. Covid tu. Kena katalah takdir kata stage 4, masuk ditidurkan mati. Mati pun kalau dalam hati ada iman, mati husnul khatimah, tak apa dah. Allah ampun dosa. Masuk dalam lubang kubur selamat. Hari kiamat selamat. Nama penyakit je lah. Apa nak dikhawatirkan sangat? Tak kena corona, kena penyakit lain, mati tak? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang kita takut Islam kita mati, agama kita mati. Tu patut kita takut. Bukan diri ni pasti mati. Biar kita mati, jangan Islam kita mati. Bila Islam mati, habislah. Kalau Islam mati, tuan-tuan, apa yang nak ditinggalkan pada anak cucu kita selepas ni? Tuan tengok masjid itu kurang dah anak-anak muda. Siapa nak sambung di masjid tu? Nak tegakkan masjid, nak semayang, tinggal geng-geng batuk belaka yang tinggal. Faham geng batuk? Otai masih berbisa, kan? Nama kelamaan habis tak ada dah. Jadi itu ulama mutaakhirin, ulama selepas zaman salaf, yakni zaman khalaf, telah berkata, dia kata, adalah perkataan yang tersebut di dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat. Jadi ulama mutaakhirin, ulama selepas zaman salaf, mereka takwil. Maksud takwil ni, mereka hurai makna ayat, makna perkataan tu. Tetapi bagi yang tak melanggar syarak lah huraian tu. Jadi ada ulama yang mengatakan maksud muka Allah bukan muka gini, tapi maksudnya zat Allah. Zat tu maknanya diri Allah. Jadi dia petakwilkan muka tu kepada diri. Tu. Ada ulama yang buat begitu untuk menyelamatkan daripada orang salah faham dengan makna muka tu. Dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrah. Kemudian makna tangan yadullahi fawqa aydihim. Ayat tu kan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka ulama khalaf, ulama mutaakhirin mentakwil makna tangan di situ dengan makna kudrah. Apa kudrah? Kuasa. Jadi maknanya kuasa Allah di atas kuasa mereka. Betul lah. Kita ada kuasa, tapi kuasa Allah atas lagi daripada kita. Allah lebih berkuasa atas kita. Allah lebih berkuasa. Sebab tu mereka kertak saya. Mereka kata kami akan pastikan Ustaz Syakir Nasuha akan dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara. Mu nak penjara ke, nak buat apa ke, kita tak heran sikit pun. Sebab kalau kita masuk penjara bukan sebab hang, sebab Allah yang memasukkan aku. Bukan sebab kamu, bukan sebab undang-undang, bukan sebab mahkamah. Pegang situ ke mahkamah. Ni beza orang mengaji, orang tak mengaji. Tok Guru Siddiq Nur macam tu lah, dia kena. Dia masuk tahanan, pegawai tu kata, "Hei Ustaz Siddiq, kamu masuk dalam ni dalam genggaman aku," dia kata. Selagi aku tak tanda tangan, selagi itulah hang tak akan keluar daripada sini. Oh, cakap besar. Tok Guru dengan ilmu dia mengaji pondok, dia jawab dengan tenang, dia kata, "Cik, saya masuk sini, Allah yang masukkan saya. Bukan cik, bukan mahkamah, bukan undang-undang, bukan polis. Allah masukkan saya. Dan cik kena ingat, saya akan keluar bila Allah kehendak saya keluar. Allah yang akan keluarkan saya, walau seluruh manusia dalam ni tak suka saya keluar." Sekali betul. Dia duduk dalam tu, kawan kaki ceramah. Bila tak boleh ceramah, ceramah juga dalam tu pun. Dia ambil talam besi kan, dalam jada kan talam besi. Dia ambil sudu, dia ketuk teng. Duduk semua. Malah ni ada ceramah oleh saya sendiri, dia kata.
Dia pun ceramah dekat kantin tu. Pam. Tengok ramai support. Siap takbir dalam penjara. Takbir dalam penjara takbir. Lama kelamaan dia berbincang. Tak boleh simpan lama-lama Ustaz Siddiq ni kata. Lagi simpan lama, lagi ramai pengikut dia kat dalam ni. Lah kali buat keputusan, keluarkan dia. Masa langkah kaki keluar tu, dijumpa balik gawai tu. Cik, walaupun dalam hati cik membara, tak suka, benci bila saya keluar ni, tapi bila Allah nak saya melangkah kaki, tak ada seorang boleh halang. Tu. Ini akidah. Inilah keyakinan kepada Allah. Bila kita yakin gini, kita takut ke dengan makhluk? Kita takut ke dengan manusia? Sikit kita tidak takut. Sebab tu orang berjuang, walaupun belum menang, dia sudah menang. Sebab apa? Orang bunuh dia mati syahid. Orang campak dia ke negeri lain, dia dakwah kat negeri tu pula. Tak ada masalah dia. Duduk dalam penjara, uzlah. Kan? Ni cakap bagi sedapkan hati je. Takut juga sikit-sikit. Nampak? Sebab dia tok guru, kita tok garu. Nampak? Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah kita bersedia menghadapi apa juga keadaan. InsyaAllah. Baik. Tu cerita dia. Jadi ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat, dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrat. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu, dan apa-apa juga yang macam tu juga, yang nampak macam sebut macam anggota makhluk, tetapi hakikatnya itu ditakwilkan makna dia. Ditakwil, maksud ditakwil ditanggungkan. Makna ditanggungkan maknanya itu dengan perkara yang munasabah. Maknanya yang berkait lah, janganlah tanggungnya tu pelik terus. Maknanya yang ada kaitan daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Tapi yang nak takwil ni bukan orang awam. Kita tak boleh takwil, jangan mandai-mandai. Lepas tu kita baca satu ayat Quran, lepas tu kita buat huraian sendiri, hukumnya haram. Orang tanya ayat ni apa makna? Kalau tak silap saya, dia pun huraian tu. Bukan kalau tak silap, memang silap dah. Tak boleh, hukumnya haram. Kalau kita nak tafsir ayat Quran, kita kena rujuk tafsir yang muktabar. Makna ayat ni gini kita sebut. Mana ambil? Daripada kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, ataupun tafsir jalan lain. Ada banyak-banyaklah lagi kitab tafsir. Tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tak apa dah. Sebab itu ulama-ulama yang layak menafsir Quran kerana ilmunya yang tinggi. Adapun kita tak tinggi, tak boleh. Sekalipun kata ulama, kita tafsir sendiri, walaupun tafsir tu tak lari sama dengan tafsir yang muktabar, tetap hukumnya berdosa kerana dia pandai-pandai tafsir. Tetap tak boleh. Jadi nak tafsir, bukan kita tafsir, kita kena nakal daripada tafsir, kitab tafsir yang muktabar. Maksud muktabar yang diakui oleh kebanyakan ulama. Jangan tafsir yang ulama rad atau ulama tolak. Tafsir Syiah ke apa, tak boleh lah. Baik. Jadi itu dia pandangan ulama mutaakhirin. Jadi nampak beza. Ulama mutaqaddimin, dia pegang makna tu terus kepada Allah. Kami tak tahu, ikut Allah makna dia. Ulama mutaakhirin, dia takwil, dia hurai, tapi huraian dia tak lari daripada hukum syarak, benda yang berkait dengan perkataan tersebut. Jadi ini beza antara ulama salaf dengan ulama khalaf. Kedua-duanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tak boleh, tak pandai-pandai tafsir ataupun takwil, kemudian takwil tu bercanggah dengan syarak. Contoh geng Wahabi, mereka mentakwilkan Ar-Rahmanu ala asyistawa, artinya Allah duduk di atas arash. Arash tu di atas, dekat langit. Jadi dia kata Allah duduk situ. Duduk situ hukumnya haram, kerana itu sudah menjisimkan Allah, menempatkan Allah. Itu yang jadi mujassimah lah sebagainya. Ni hukumnya haram, cakap gitu. Walaupun begitu, kebanyakan ulama tidak mengkafirkan Wahabi. Ulama tak berani, sebab nak menghukumkan seseorang tu kafir berat. Bila orang tu dah mengucap 2 kalimah syahadah, berat kita nak jatuhkan dia kafir. Jadi kebanyakan ulama tidak mengkafirkan Wahabi, cuma mengatakan mereka tersalah arah. Maknanya ilmu mereka tu masalah, yang kita hukumkan begitu sudah. Jadi kita yang dah tahu jangan ikut. Jangan ikut geng Wahabi ni. Sebab kita ikut ni akidah ahli sunnah wal jamaah.
Jangan takwil ikut suka sehingga bercanggah dengan syarak. Bercanggahlah dengan syarak. Bila sebut Allah duduk di langit, maknanya Allah bertempat. Bertempat ni makhluk. Lepas tu ada seorang kawan saya, dia mengaji Madinah. Siapa nak mengaji kat luar negara, hati-hati kalau mengaji di Madinah. Madinah ni bukanlah kata semua, tapi kebanyakannya universiti ni tu fahaman Wahabi. Jadi jaga-jaga. Ni seorang kawan saya tu mengaji Madinah. Memang dia asal-asal jadi Wahabi. Lepas tu dia dapat dibetulkan balik oleh tok guru pondok. Alhamdulillah. Dia jadi ikut baliklah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia cerita pengalaman dia masa mengaji di Madinah tu. Jadi adalah pelajar-pelajar yang masa di Malaysia dia mengaji pondok. Bila pergi sana, masuk Madinah tu, Syekh Madinah tu ngajar Tuhan ni di langit. Jadi budak-budak ni dia macam tak puas hati. Dia cuba rot guru dia. Dia kata, ya Syekh, langit siapa bagi jadi? Dia tanya Syekh. Syekh kata, Allah lah bagi jadi. Kalau Allah bagi jadi, maknanya mula-mula langit tak ada. Allah cipta baru langit ada. Jadi masa langit tak ada, Allah duduk tahu mana? Dia tanya Syekh dia. Syekh dia pun bela-bela. Syekh dia kata dekat udara. Dia kata Allah duduk di udara pula dah. Okey, tak apalah. Dia tanya balik Syekh dia, udara siapa bagi jadi? Allah, dia kata. Allah yang bagi jadi udara. Dan sebelum ada udara, Allah duduk tahu mana? Lah kali Syekh dia kata, jangan banyak tanya, haram, dia kata. Sebab tu kita kata orang Wahabi dia tak ada hujah yang kukuh. Tak ada hujah yang kukuh. Kalau kita soal. Lepas tu bila kita ajak berdebat ke apa, dia tak berani dengan hujah. Kan? Jangan ikut semata-mata kitab. Tujuan ada kitab untuk kita faham. Bila kita faham, kita pegang kepahaman. Ini dia kata, ni kitab tu tengok siapa yang kata tu. Kalau orangnya betul lah, orang tak betul. Sebab tu hati-hati. Macam saya, jangan membabi buta, membuta tuli, ikut apa saya kata. Tapi apa yang saya kata fahamkan. Fikir, betul tak ustaz ni cakap? Kalau tak betul boleh tanya. Tengok sampai kita sampai mulut dia jadi sini. Tu faham kan tu. Selagi tak jumpa tu, pergi minum kopi dia begitu. Kemudian persoalan orang tanya, maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Orang tanya pula antara dua salaf dengan khalaf, mana lebih aula untuk kita pegang? Maka ulama jawab ulama mutaqaddimin, yakni golongan salaf. Yang paling terbaik akidahnya bila jumpa ayat-ayat mutasyabihat, kita terus letakkan Allah yang lebih tahu. Jumpa ayat muka, ayat tangan, terus Allah yang lebih tahu. Itu lebih selamat dan lebih baik. Tapi kalau nak takwil, boleh takwil, tapi jangan takwil sendiri. Rujuk takwilan ulama yang muktabar. Itu cerita tentang akidah bagi sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, kita masuk sekejap je, sikit lagi boleh? Dah lama dah tak jumpa, tak boleh. Sikit lagi Minhajul Abidin. Minhajul Abidin yang Rumi, yang dia bawa kitab lah, muka surat 7. Yang Rumi macam saya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab saya bacakan atas dia sikit. Wa asyara ilaihi, saya baca Arab dia dulu. Wa asyara ilaihi sahibu syar'i salawatullah wa salamuhu alaihi faqala. Dan diisyaratkan hal itu oleh pemegang tampuk syariat, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, maknanya dalam satu hadis Nabi bersabda begini, innan nura idza dakhalal qalba infasaha wansyaraha. Sesungguhnya nur apabila telah masuk ke dalam hati manusia, nescaya hati menjadi lapang dan tercerah. Lapang dan cerah, hatinya cerah. Bila masuk nur. Nur ni apa dia? Kalau kita terjemah bahasa, nur tu makna cahaya lah. Tapi jangan kita faham cahaya macam cahaya lampu ni. Cahaya yang tak dapat nak digambarkan macam mana.
Sama macam akal. Kita sebut hang ni tak ada akal ke? Kan? Kita kata ada. Nah, ada mana tunjuk? Mana boleh nak tunjuk? Kalau kita buka kepala tu kan akal. Itu otak. Nah. Jadi akal tu macam mana? Roh kita tak dapat nak gambarkan macam mana. Samalah macam nur ni. Dia ada tapi kita tak dapat nak gambarkan. Nak rod tak boleh macam roh. Kita tak nampak roh, lepas tu kita kata roh ni tak wujud. Mana boleh kata tak wujud? Ni macam mana hang boleh bergerak? Kalau bergerak ni kerana jasad, yang mati pun jasadnya ada lagi. Yang mati tu jasad ada, roh tak ada. Sebab tu tak gerak. Jasad ni boleh bergerak kerana ada roh, tapi cari roh tak jumpa. Doktor pakar bedah 14 kali buka ni. Buka ni tak jumpa. Mana roh? Tak ada. Bukan tak ada, tak nampak roh tu, tapi dia ada. Sama juga. Dia benda ni tak nampak tapi boleh dirasai. Ibarat contoh macam udara. Kipas ni berpusing, kita rasa sejuk. Kan? Daripada angin yang berpusing. Mana angin tu? Tak nampak. Pegang pun tak boleh. Macam tu juga cahaya yang dimaksudkan di sini, cahaya yang macam mana? Wallahu a'lam. Tapi cahaya tu datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Allah masukkan cahaya tu. Setengah ulama dia mentakwilkan makna nur di sini dengan petunjuk hidayah. Jadi Allah masukkan hidayah. Dengan setengah lagi pandangan kata makna nur di situ yakni Islam. Kerana Islam itulah hidayah. Petunjuk tu ialah Islam. Jadi bila Allah masukkan cahaya Islam ke dalam hati seseorang, maka orang tu hati dia akan jadi lapang dan cerah. Apa maksud infasaha wan syaraha? Lapang dan cerah. Maksud lapang, hatinya tak sempit. Benda ni kita cakap benda yang kita tasawuf ni benda perasaan. Nak tunjuk tak boleh. Benda rasa. Ada tak kadang-kadang hati kita rasa sempit, kadang-kadang kita rasa lapang, gitu. Saya mula-mula kena tu sempit sungguh. Kan? Tak basal-basal, muka aku dalam surat khabar. Muka aku keluar kat Google. Hai. Orang duk bantai ada, mesej ugutan ada, cakap macam-macam. Kan? Kita pun dah monyok je muka. Nak telaah kitab pun tak ada mood tu. Buka kitab tengok kita tengok dia. Itu. Tak boleh. Sebab apa? Hati terasa sempit aja. Tapi bila kita baca ayat Quran, kadang-kadang kawan-kawan support, kata sabarlah ustaz, dia pun bagi ayat-ayat semangat. Dia bagi ayat-ayat Quran yang Allah ceritakan tentang perjuangan jihad dan sebagainya. Bila jadi gitu, tiba-tiba hati ni rasa lapang. Tu nak cakap susah, tapi kita boleh rasa benda tu. Bila hati tu lapang, dia jadi macam mana? Kita rasa tenang aja. Begitu juga keadaan. Ada orang tu dia jadi sempit, duduk kat tempat yang luas tapi terasa sempit. Kadang-kadang ada orang duduk tempat sempit tapi rasa lapang. Tu sebab apa? Hati. Bila masuk cahaya Islam ni, maka akan terbuka hatinya, terasa lapang. Lapang tu maknanya terasa tenang dalam hati dia. Kemudian wan syaraha, hatinya terasa cerah. Cerah tu maksudnya dia nampak hala tuju dia. Kata tok guru kami, ibarat kereta yang lampunya, suluhan lampu tu. Kalau lampu dia terang, dia boleh suluh 1 kilo, 2 kilo depan jalan. Nampak habis, kebau melintah ke apa dia nampak. Jadi boleh tak bawa laju? Boleh. Melaju. Sebab apa? Sebab cahaya macam spotlight stadium tu punya lampu. Terang menyala kat depan. Tapi kalau lampu malap, itu pun kena tepuk 4 kali baru nyala. Ketepak. Kejap ada, kejap tak ada. Macam mana nak jalan? Tak boleh laju slow gitu. Walau kereta mahal, lampu malap tadi. Kawan ni kereta kancil tapi lampu menyuluh. Maka boleh laju. Begitu juga seseorang itu, kalau cahaya hati dia malap, ibadat dia akan lemah. Dia akan kurang, tak bersungguh buat, tak laju. Ibadat akhirat dia tu tak laju. Sebab apa tak laju? Tadi macam kereta tadi, bila lampu malap nak jalan laju macam mana? Takut depan kan ada sawit, takut kan ada lembu melintah, jadi tak boleh laju. Tapi kalau lampu cahayanya menyuluh ke depan, cahaya hati dia nyuluh, Allah. Tu kita tengok tok-tok wali, alim-alim ulama besar, pas semayang, dia seronok buat kerja-kerja akhirat ni, ibadat ni. Tok guru saya,
kalau tak mengajar kuliah, demam dia. Kita ada kuliah demam. Kita terbalik. Nampak? Ada kuliah lah demam. Dia tak ada kuliah demam. Dia tak boleh. Kalau tak cakap pasal agama dalam sehari ni, tak boleh. Kan? Mesti nak sebut juga ayat Quran ke hadis ke. Tu sebab apa? Suluhan hatinya cerah. Kemudian sahabat tanya, fakila, lalu dikatakan kepada beliau, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Apakah untuk hal itu ada tanda-tanda yang dapat diketahui hal itu dengannya? Wahai Rasulullah, adakah bagi demikian itu alamatnya? Ada tanda tak orang ni cahaya dah masuk? Mana kami nak tahu cahaya dah masuk belum dalam hati kita ni? Betul juga sahabat tanya. Faqala, lalu beliau bersabda, Nabi pun bersabda, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Apa dia? Nabi kata ada. Bahkan Nabi kata ya, naam, iaitulah tanda-tanda seseorang itu cahaya telah masuk dalam hati dia, iaitu menjauhkan daripada negeri banyak tipu daya dan kembali ia kepada negeri yang kekal. Dia mula menjauhkan diri dia daripada negeri tipu daya. Negeri tipu daya ni makna apa maksud Nabi? Iaitu dunia. Dunia ni tempat tipu. Dia mula menjauhkan dirinya dengan dunia. Maksud menjauhkan diri dengan dunia bukan jual rumah, jual kereta, tak. Tapi dia tak jadi hati dia tidak gemar kepada dunia. Tidak cinta pada dunia. Tidak terliur dengan barang dunia. Dia tak heran lah orang kumpul duit banyak-banyak, dia tak heran. Dia tak nak iri hati tengok kawan tu naik pangkat ke, dapat gaji besar ke, tukar kereta baru ke, tak ada. Yang dia tak pandang, dia tak terliur dengan barang-barang dunia tu. Hati dia mula begitu. Ini tanda-tanda cahaya dah mula masuk. Dan bertukar pula hati dia itu, kembali ia kepada negeri yang kekal. Tiba-tiba hati ni jadi minat pula kepada barang-barang akhirat. Dia suka pada akhirat, suka derma, suka semayang, suka ngaji kuliah. Apa-apa yang berkait dengan akhirat ni dia jadi gemar. Bahagian dunia pula dikurang-kurang. Itu namanya pondok. Kita sanggup tinggalkan rumah kediaman kita. Kalau ikut rumah kita yang kat kampung tu lagi besar pada rumah pondok ni. Tapi kita boleh tinggal rumah kita, harta kita, barang-barang dunia kita, kita duduk sini sebab nak cari akhirat. Kita nak cari ilmu agama, kita nak buat ibadat banyak-banyak. Jadi itu tanda tu, cahaya dah mula masuk. Tapi jangan rasa hebat lah pula. Kau keluar ni tengok, dah ada cahaya dah. Takut malak balik lagi. Maknanya Allah pilih kita. Syukur, alhamdulillah. Itu tanda dia. Dah masuk cahaya. Dan kemudian kata Nabi, menyedia bagi mati dahulu daripada datangnya. Dan tanda cahaya itu dah masuk, dia sudah bersiap sedia untuk menghadapi kematian walaupun mati belum datang kepadanya. Dia dah siap sedia dah. Tak dia kata, dia boleh kata kalau mati datang malam ni, aku okey dah. Banyak cakapnya tu. Bukan malam ni lah, malam lain lah. Malam nantilah. Malam ni belum lagi. Tapi makna orang kalau cahaya dah masuk, dia cakap itu. Sungguh ada. Tok guru saya salah seorang ni. Dia kata dia dah sedia dah, bila-bila nak mati Allah nak ambil bila-bila pun. Lepas dia balik haji tu, dia azam pada diri dia, dia nak kekal pakai putih dalam apa jua sekalipun. Kemana dia pergi, dia nak pakai putih. Sebab tu kalau perasan tengok Tok Guru Siddiq Noh, dia tak pakai warna lain. Pakai jubah putih, serban putih semua. Itulah tiap-tiap hari kuliah ke apa ke tu dia pakai. Kerana dia kata tak dia kalau dia mati, dia nak mati dalam berpakaian putih. Putih tu sebagai simbolik dia dah bersedia untuk dikapankan dengan kain putih. Tu maksud dia. Maknanya dia nak didik hati dia supaya bersedia. Bila kita didik hati kita begitu, barulah susunan kehidupan kita akan disusunkan macam orang nak jumpa Tuhan. Kalau kita tak ada nak mati, kita nak buat apa malam ni? Kita akan susun elok-elok. Macam saya pernah cerita pasal banduan akhir. Mahkamah dah jatuhkan hukum, sekian-sekian hari ni dia akan digantung. Dia tahu dah. Dia tengok tarikh dia makin dekat, makin dekat. Apa dia nak buat? Dia menyanyi dekat rel besi tu. Rindu
Nang itu. Dah, dia tak nyanyi dah. Nah, sebab tu saya pernah ceramah di Masjid Penjara Tapah. Kat situ ada BA banduan akhir. Pegawai tu cerita kat saya, ustaz, kalau ustaz masuk blok banduan akhir ni, Allah ustaz, macam taman syurga. Saya tanya kenapa? Ustaz pergi kat satu sel, ustaz dengar baca Quran. Ustaz pergi satu sel, dengar tengah berzikir. Semua pada tatu penuh ni. Sini rimau, naga, kebau, kambing semua ada. Ada macam zoo badan dia, kan? Walaupun penuh tatu, makna background dia dululah dia ada buat salah jahat apa sampai kena hukum gantung, tapi masuk dalam tu berubah, Allah ubah hati dia. Silat-silat dia lebih mulia daripada kita yang ada kat sini. Silat-silat dia wali lagi, kan? Allah terima segala taubat dia. Nah, sebab apa berubah? Sebab dia pandang kematian. Sebab dia tahu dah dia nak mati. Kita yang jadi tak apa. tak apa. Nah, kita buat relax itu sebab kita sangka mati kita lambat. Cuba kita dapat ni. Sebab tu kadang-kadang nampak ia bala tapi ia nikmat. Macam tadilah, kawan tu nampak zahirnya macam bala, kena hukum gantung, rupa-rupanya nikmat besar Allah bagi kat dia, sehingga dia dapat bertaubat sebenar-benar taubat, sehingga Allah terima segala-galanya, mati dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya, balik jumpa Allah, masuk syurga insya-Allah, kan? Kita pun belum tentu. Jadi gitu nah. Jadi inilah yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Moga-moga hadis ni sebagai penutup kita pada malam ni, kita nampak kalau kita tak ada lagi, cuba dapatkan cahaya itu masuk dalam hati kita, dengan kita jaga diri kita untuk menjauhi dunia, mendekati akhirat. Jangan terlampau gemar dengan dunia. Cukuplah dunia ni, kita dah ada cukup dah, rumah, kereta apa semua ada dah. Qanaah dengan cukup dengan apa yang ada. Yang tak cukup ni amalan kita lagi, perjuangan kita lagi, iaitu kita nak tambah dari sudut akhirat kita insya-Allah. Nah, moga-moga dengan hati kita gemar pada akhirat, kurang gemar terhadap dunia, sebagai tanda Allah dah masukkan cahaya tu dalam hati kita insya-Allah. Kemudian jaga cahaya ni jangan sampai terpadam. Jaga sehinggalah kita balik bertemu Allah dalam keadaan hati kita penuh bercahaya insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah, dan segala kesilapan dan kekurangan itu adalah salah dan silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kul min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini. Dan macam biasalah, barang niaga ada di luar sana tu. Sebabkan dah lama kita tak datang, jadi kena habislah malam ni. Kena qada balik yang dulu-dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.